Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Tuan-tuan puan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni kita menyambung lagi perbincangan kita kitab Qisasul Anbiya karangan Al-Imam Ibn Kathir. Kita nak masuk kisah Nabi Ibrahim malam ni, tetapi kita nak tengok sikit sebagai penutup kisah Nabi Saleh. Kat sini dia bawa bab ke-15 ni. Tapi saya duk teliti tengok ni, dia ulang balik cerita yang lama. Cuma yang hadis yang awal tu kita nak cerita sikit sebagai penutup, sebagai ambil pengajaran. Bukan surat 160 tu insya-Allah. Kata Imam Ahmad, Abdul Samad memberitahu kami, Syakhr bin Juwairah memberitahu kami dari Nafi' dari Ibnu Umar, dia berkata, ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat singgah di Tabuk, baginda dan para sahabat menghampiri lembah Hijr, suatu daerah pemukiman kaum Tsamud zaman dahulu. Yang siapa cerita ni? Ibnu Umar. Dia cerita balik, semasa peristiwa singgah di Tabuk tu, Nabi lalu di kawasan Hijr, yang mana kawasan itu merupakan kawasan kaum Samud yang kena bala yang kita cerita bulan lepas tu. Okay. Kemudian mereka mengambil air dari perigi yang dahulu kaum Samud mengambil air minum darinya. Lalu baginda menyuruh mereka menimba dan menyediakan air minum dalam bekas mereka. Setelah memberikan unta makan, baginda berangkat bersama mereka sehingga sampai di sebuah perigi di mana unta betina Nabi Saleh minum dahulu darinya. Maknanya zaman Rasulullah SAW perigi itu masih ada. Lalu baginda melarang mereka masuk ke tempat di mana kaum Samud ditimpa azab di situ. Kata Nabi, sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab seperti apa yang menimpa mereka, maka janganlah kamu memasukinya. Maka ini merupakan larangan Nabi Rasulullah SAW, tapi bukan larangan yang bersifat haram, tetapi dalam istilah ni kita panggil larangan yang bersifat makruhah ataupun karahah, yang dielakkan kalau boleh jangan. Tapi dia muqayyad, kalau nak masuk juga ada hadis sambungan. Kata Imam Ahmad, Affan memberitahu kami, Abdul Aziz bin Muslim memberitahu kami, Abdullah bin Dinar memberitahu kami dari Abdullah bin Umar, dia berkata bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda ketika berada di Al-Hijr, janganlah kamu masuk ke tempat orang-orang yang diseksa melainkan kamu menangis. Tu syarat dia tu. Jika kamu tidak menangis, maka janganlah memasukinya, kerana dia khawatiri kamu akan ditimpa azab sebagaimana yang telah menimpa mereka. Menangis ni dalam arti kata takut, gerun, masuk tu dengan tujuan insaf. Bahkan dalam Quran sendiri Allah Ta'ala menyuruh kita mengembara ke muka bumi ini untuk apa? Fanzur, lihatlah kaifa kana aqibatul mukazzibin, bagaimana akibat orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Ta'ala. Jadi kita mengembara ke seluruh dunia ini, tempat-tempat yang kita lewati, ada dalam kalangan tempat tersebut yang merupakan bekas tempat azab. Macam kita duk pi di Jordan tu, orang panggil apa, yang masin tu, laut mati, laut mati kan. Tempat-tempat yang macam tu lah kata kan. Tempat yang macam tu boleh masuk, tapi bukan masuk untuk sonok, selfie, bukan ni. Tapi Nabi kata masuk dalam keadaan menangis. Menangis dalam arti kata ni, hadis ni tuan-tuan, menangis ni bila maksudnya macam sedih, macam risau, macam takwa. Kalau kita buka dalam kitab-kitab hadis, banyak perkataan-perkataan hadis yang dia bersifat macam biasa, tetapi maksudnya membawa pengertian yang lain. Misal kata perkataan syaitan di dalam hadis, ada dalam kalangan hadis yang syaitan itu merujuk kepada syaitan. Tetapi kalau kita pergi lebih dalam syarah, ada hadis yang bila mana Nabi kata syaitan, maksud syaitan dalam kes itu ialah penyakit, virus dan sebagainya. Macam kalau kita buka dalam Bulughul Maram, Ibnu Hajar Al-Asqalani dinukilkan hadis-hadis Sahih Bukhari dan sebagainya, hadis-hadis fiqh yang Nabi kata mangkit subuh tu, kumuk tu masuk ayat dalam hidung tu kan. Dalam mazhab kita wuduk ni kita buat lah, tarik masuk keluar tu kan.
Orang yang rajin hidung berayak, cuba buat, memang dia hilang hidung berayak tu kan. Kata hidung tu dia hilang. Tapi kalau tak biasa, dia berasa juga lah tuan, sekali tarik naik atas ayak tu ya. InsyaAllah dia hilang apa nama ni, hidung tu suka berayak tu. Kalau tak hilang sekali, buat kali kedua, tiga. Dia biasakan, memang dalam sunat, dalam mazhab kita pun apa nama ni, dalam hadis tu sebut bila kita tidur, syaitan akan bertenggek dalam lubang hidung kita. Tapi kalau kita buka, kalau kita baca dalam terjemahan, dia akan kata syaitan lah. Tapi kalau kita buka dalam syarah, syaitan itu bermaksud penyakit. Maksudnya ruang-ruang penyakit tu ada, dalam arti kata macam kuman, macam mungkin virus ke apa ke kan. Jadi sebab tu bila makin pagi tersedut tu sekali keluar. Yang tersedut tu keluar tu, hilang hidung berayak tu, itu bukan hadis. Yang tu sahabat. Sahabat saya ustaz perbuatan Islam ni lah, dia pun cerita geng-geng Darul Syifa ni, dia cerita kat saya, dia kata cuba buat lagu tu abang kawan, memang insya-Allah kita hidung tak keluar. Jadi bila saya fikir-fikir petua dia bagi tu, macam kena dengan syarah hadis yang kata hadis tersebut bila mana syaitan duk bertenggek dalam lubang hidung waktu malam, mungkin bagi kena basuh dalam tu, kena kalau syaitan itu merujuk kepada penyakit. Banyak lagi perkataan-perkataan dalam hadis kalau kita jumpa nanti ke depan saya cerita yang kadang-kadang maksud dia macam tu, maksud perkataan dia kita faham, tapi bila kita tengok maksud dia bukan begitu. Maksud dia bukan begitu artinya. Dan kadang-kadang kita jumpa di dalam perbahasan, perbincangan tentang nama-nama kan. Kadang-kadang dia main dalam buku-buku komersial, macam dulu pernah viral orang kata siapa buruh nama anak apa Balqis kot, akan jadi tak elok anak tu. Pasal Balqis tu nama ketua jin dan sebagainya. Tak wujud, tak ada hadis yang tu pun. Tak ada dalam hadis, ada sebut senarai nama-nama jin ni, tak ada nama Balqis lah, mungkin jumpa dalam kitab lain. Tetapi kepercayaan kalau bubuh nama tu anak akan jadi macam tu, tak ada dalam Islam. Cuma memang dalam Islam juga ada nama yang elok ya. Dalam hadis yang kuat Nabi menyebutkan ahabbul asma'i ilallahi Abdul Rahman wal Haris. Nama yang paling Allah Ta'ala sayang di sisi Allah ialah Abdul Rahman dan Haris. Dua nama tu, nama lebih elok juga. Tapi kalau orang tu nama Abdul Rahman, dia pun menyamun, tak sayang juga. Itu sajalah. Cuma kita ambil keberkatan daripada Nabi sebut itu. Sahabat-sahabat yang nama dia tak menggugat akidah, kekalkan. Tapi nama-nama yang takut merosakkan akidah, maka ditukar oleh Nabi kan. Baik, so hari ini begitulah larangan untuk kita mengunjungi tempat-tempat tersebut. Tetapi larangan itu bersifat dia bersyarat lah. Kita nak masuk untuk ambil pengajaran, iktibar boleh, tapi bukan masuk untuk seronok. Disebutkan dalam riwayat yang lain, jika kamu tidak menangis, maka buatlah diri kamu menangis, kerana takut akan ditimpa azab seperti yang telah menimpa mereka. Mungkin saya pun tak faham, mungkin kita tak tahu banyak rahsia Allah Ta'ala kan. Mungkin ada kesan-kesan tinggalan keburukan ke, sebab contohlah macam benda-benda baik dia ada barakah dia, dia ada barakah dia. Mungkin benda-benda jahat dia ada jugalah benda-benda yang tak elok dia dan sebagainya. Dalam bahasa Melayu ni kita kata badi lah walaupun kita tak percaya lah badi ni soal kepercayaan yang menyeluruh, tetapi dia memang ada kan. Tapi kita jangan percaya kata badi ni boleh buat sekarang-sekarang jadi, bukan. Tapi kadang-kadang contoh orang kata hampir melawat mayat malam-malam, balik main tak mandi ada badi mayat kan. Bukan kita nak kata mayat tu ada badi ke apa boleh bawa pada kepercayaan yang karut, bukan. Tapi kadang-kadang bila roh dah tinggal, saya bagi bahasa mudah dia macam ni lah. Bila mana seseorang itu dia menghadapi maut, dia akan mengelalui satu fasa yang disebut sebagai sakarat. Sakarat ini majlis mabuk, tapi dia majlis lah. So apa saya kata majlis? Hadis Sahih Muslim yang kita baca bulan lepas kot, yang dia nampak malaikat bersusun sampai sejuk mata memandang. Kalau dia elok kan, malaikat akan main segak-segak. Kalau dia tak elok, malaikat pun akan main yang tak elok, bersusun sejauh mata memandang kan. So dia ibarat sebuah majlis mempertontonkan kematian kita ni. So dia sedang mengalami sakarat. Jadi sewaktu penghujung usia dia itu, dia mengalami kemabukan yang mana unsur yang baik pun datang, yang iblis pun masa tu lah all out lah tuan-tuan. All out dah bolah ni. Jadi tinggalan-tinggalan itu maksud saya ni mungkin membawa kepada unsur-unsur yang jahat ke, ataupun benda-benda tak elok singgah dan sebagainya. Itu sahaja orang tua-tua dulu pesan balik mandi. Dia tak bawa kepada satu kepercayaan yang kalau hang tak mandi, hang tak sah semayang, tak ada lah lagu tu kan. Dan saya yakin tak ada orang percaya lagu tu.
Tapi eloknya mandilah. Satu lagi, kita keluar malam pergi mana-mana melepok tengok Liverpool kena dengan MU ke kan, kita balik main rumah, lepak kedai malam-malam, ada anak kecil datang rumah, jangan masuk rumah lagi. Pasal takut benda-benda tak elok ikut. Tunggu saat dia dalam rumah, mengaji apa yang betul. Imam baca tadi tu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum tu cukup cantik, baca yang tu dulu kan, baru masuk rumah. Sebagai orang kata apa, amalan pendinding kita lah, amalan pendinding kita. Kok mana pun Allah Ta'ala pelihara kita, tapi unsur-unsur itu sentiasa ada. Jadi lagu tu lah, bukan kita mencerodong masuk tu dah. Kita duduk tunggu di luar dulu Ustaz. Jadi apa yang orang Melayu susun di sudut adat ni tuan-tuan, kadang-kadang dia banyak yang selari dengan Islam, meskipun benda tu tak disebut secara khusus. Mungkin kadang-kadang dia tak disebut secara khusus dalam Quran dan Sunnah, betul. Contoh macam jalan depan orang tua tunduk, memang tak sebut secara khusus, okay? Tapi dalam Quran ada lah ayat-ayat yang lebih kurang macam tu. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan kamu berjalan atas muka bumi ni dengan berlagak sombong. Ada. Okay. Kemudian dalam surah Luqman juga menyebutkan waghdud min sautik, perlahankan suara kamu. Jadi benda tu walaupun Melayu ni sebut ni, dia ada sandaran dia juga, walaupun bukan secara jelas, walaupun bukan secara direct, tetapi indirectly dia sangat teli dengan apa yang Islam anjurkan. Kebudayaan itu wujud di dalam budaya dan adat kita. Nampak kita lebih sopan, lebih santun. Ada orang kata Arab kasar. Arab yang lembut pun ada juga. Di Syria dan sebagainya ada yang lembut, tapi yang kasar pun ramai. Begitulah. Baik. Itu cerita dia. Saya nak pergi dekat tu sajalah bab ni. Lepas tu kita nak masuk terus kisah Nabi Allah Ibrahim. Pasal saya duk tengok ni, dia terus sambung pada cerita yang lama je ni. Unta dan sebagainya, cerita kita dah bincang dah. Dia lebih kepada penutup ni. Mana kita nak masuk malam ni, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Baik, Nabi Ibrahim ni kedudukannya special lah. Kalau kita buka dalam hadis Sahih Muslim dalam bab Isra Mi'raj, Nabi SAW jumpa setiap Nabi di setiap satu langit ni. Langit pertama Nabi Adam, langit kedua saya tak ingat dah, Nabi Yahya kot. Betul, Nabi Isa, Nabi keempat Nabi Idris, dan Nabi Yusuf, Nabi Musa, sampai langit ketujuh tu jumpa Nabi Ibrahim. Nabi sebut dalam hadis Sahih Muslim tu, melihat Ibrahim sedang menyandarkan belakangnya dekat Baitul Ma'mur. Kedudukan Nabi Ibrahim tinggi lah. Memang Nabi-Nabi ni kedudukan dia pun beza kau Ustaz? Beza. Pasal apa abang ni kata lagu tu? Quran sebut tilkar rasul, inilah para rasul yang yang Tuhan faddalna ba'dakum ala ba'd, faddalna ba'dahum ala ba'd, yang Tuhan ada yang mulia, ada yang kedudukannya lebih tinggi daripada yang lain. Memang kedudukan mereka tidak sama, tetapi nak bandingkan kita ni tak ada tarikh lah. Tetapi mereka itu mulia semuanya, tetapi dalam kalangan mereka itu ada yang paling mulia, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada kedudukan Nabi yang juga hebat macam ulul azmi dan sebagainya. So Nabi Ibrahim one of yang hebat lah. Okay, kita nak cerita hari ni Nabi Ibrahim. Baik, panjang muka surat depan ni, saya nak pergi ringkas sebab dia perbahasan secara teknikal tentang nasab. Beliau ialah Ibrahim bin Tarikh bin Mabur bin Sarukh bin Ra'u ibnu Falikh ibnu Abir bin Shalikh bin Arfashas bin Sam bin Nuh. Nampak? Dia main ikut Sam bin Nuh juga. Kalau tuan-tuan ingat, kita dah bincang Nabi Nuh dulu, anak dia Sam, Ham, Yafis, ya? Daripada Sam ni terbit banyak ni, keluar daripada bangsa Arab pergi kepada bangsa Yahudi. So jadi Semitic. Tu dia Semitic tu. Baik. Demikianlah menurut nas ahlul kitab di dalam kitab mereka. Mengenai umur mereka masing-masing telah kami kemukakan di atas dalam perbahasan umur Nabi Nuh. Menurut pendapat kami tidak perlu menyebutkannya lagi. Tu dia ada serta sebelumnya. Tak apa, nanti kita akan ulang balik. Nanti bila masuk bab Nabi Isa, kita akan bincang balik umur Nabi Ibrahim. Sebut siap lah. Nabi Ibrahim masa dapat Nabi Isa umur baginda 100 tahun. Baik. Al-Hafiz Ibn Asakir menceritakan biografi Nabi Ibrahim di dalam kitab Tarikh Ibn Asakir ni, dari Ishaq bin Bashar Al-Kahili, penulis buku Mubtadi', bahawa nama ibu Nabi Ibrahim ialah Amilah. Dia juga menceritakan cukup panjang mengenai Amilah ini ketika melahirkan Nabi Ibrahim. Tuan-tuan kalau buka di YouTube, ustaz apa yang Indonesia pandai sirah-sirah ni, Ustaz Khalid Baslama, dia bincang yang bab yang ni panjang. Saya tak cerita detail pasal tak ada dalam kitab. Panjang. Pasal kisah Nabi Ibrahim lahir pun lebih kurang macam cerita Nabi Musa juga. Lebih kurang juga.
Ya, itu Ustaz Khalid Baslamah lebih cakap, dia contoh detail. Baik. Al-Kalabi berkata bahawa nama ibunya ialah Buna bin Karbina bin Karsi, salah seorang dari Bani Arfashas bin Sam bin Nuh. Ibn Asakir meriwayatkan dari Ikrimah, dia mengatakan bahawa Ibrahim diberi gelaran Abu Dhaifan. Ramai yang mengatakan bahawa ketika tarikh berumur 75 tahun lahirlah Ibrahim bin Nahur bin Haran. Ada satu pendapat mengatakan Nabi Ibrahim namanya bukan Ibrahim, namanya ialah something else, sebab Ibrahim itu ialah gelaran kepada dia. Abun Rahimun, Ibrahim, ayah yang penyayang. Tetapi dapatan itu tidak menjelaskan kepada kita apakah nama lain Nabi Ibrahim. Tetapi kena juga pasal Nabi Ibrahim ini bapa manusia ni. Ini ja'aluka linnasi imama ni kan, bapa manusia ni, imam manusia ni. Jadi kemungkinan besar di sini sebut namanya Ibrahim, Ibrahim lah. Tetapi sempena dengan Abun Rahimun pun kita meraihkan juga ayah yang penyayang. Okay? Sebab daripada dua jalur inilah terbit, daripada Nabi Ibrahim yang terbit dua jalur besar. Turun kepada Nabi Ismail, bawa kepada Arab yang di bawah. Turun kepada Nabi Ishaq, bawa kepada bangsa Rom. Nabi Ishaq tu dia ada dua beradik, satu Ashur, satu Nabi Ishaq keluar dua orang anak, satu Ashur, satu Yakub. Yakub ini keluar kepada Bani Israel, Ashur ni keluar kepada orang Kristian, orang Rom, orang Roman, macam tu. Tapi asalnya Ibrahim. Tu yang kata Abun Rahimun, itu ayah penyayang. Okey. Ada yang berpendapat bahawa Nabi Ibrahim itu ialah Al-Awsat. Al-Awsat ni dia tak terjemah ni. Al-Awsat ni maknanya anak nombor dua, anak yang tengah. Kita duk pergi haji kan, wusta yang tengah kan. Wasatiyah, tengah lah tu. Pertengahan, sederhana. Awsat ini maksudnya anak pertengahan. Pertengahan. Jadi maknanya ada tiga beradik, Nahur, Haran, Ibrahim. Nabi Ibrahim ni nombor dua. Ada pendapat mengatakan. Sedangkan Haran wafat di tanah kelahirannya ketika ayahnya masih hidup. Adapun tanah kelahirannya itu ialah tanah Kaldaniyin, iaitu Babil, negeri Babylon di Iraq. Demikian itulah yang benar dan popular menurut para ahli sejarah. Ibnu Asakir membenarkan hal itu. Setelah dia meriwayatkan melalui jalan Hisham bin Imar dari Al-Walid Sa'id bin Abdul Aziz Makuhul Ibnu Abbas, dia berkata bahawa Ibrahim dilahirkan di Ghawsah, iaitu di Dimashq di Syria, iaitu sebuah kampung yang bernama Barzah di Gunung Qasim. Itu saya kata yang muka surat awal ni dia teknikal sikit lah, dia cerita tempat lahir kat mana, anak nombor berapa dan sebagainya. Baik. Lalu Ibnu Abbas berkata bahawa yang sahih Ibrahim dilahirkan di Babylon. Dinisbahkan Babil kepada Ibrahim kerana beliau pernah mengerjakan solat di sana. Mereka, yang ini para pakar sejarah, bila mana Ibnu Katsir menyebut mereka, dia merujuk kepada ahlu tarikh. Dia ada dua, satu ahlul satu ahlul riwayah ataupun ahlul hadis, satu ahlul tarikh. Ahlul tarikh ni dia banyak kaji di sudut sejarah, yang mana dalam ahlul tarikh itu dia ada pecah pula. Dalam ahlul tarikh itu ada orang yang ahlul nasab, yang pandai bahagian nasab. Ada yang macam-macam bidang lah, kepandaian mereka itu. Baik, so bila dia merujuk kepada ahlul tarikh, para ahli sejarah mengatakan bahawa Ibrahim menikah dengan Sarah, Nahur menikah dengan Milka, puteri Haran, iaitu puteri saudaranya. Mereka juga mengatakan bahawa Sarah ialah seorang wanita yang tidak boleh melahirkan anak. Mereka juga berkata bahawa tarikh berangkat bersama puteranya, iaitu Ibrahim dan isterinya, serta Lut, anak bapa saudaranya, juga Haran dari tanah Kaldaniyin menuju ke daerah orang-orang Kan'an. Kemudian mereka singgah di Haran. Di sanalah tarikh meninggal dunia ketika berusia 200 tahun. Haran di mana? Haran di Syria juga. Tempat Ibn Taymiyah, Haran. Sebab tu orang panggil Ibn Taymiyah Al-Harani. Baik. Ini menunjukkan bahawa dia tidak dilahirkan di Haran tetapi di Kaldaniyin, Babil. Maksudnya ada pendapat mengatakan Nabi Ibrahim ini orang Haran, orang Syria. Selalunya orang Syria akan klaim macam tu lah. Tetapi dia berjumpa pula riwayat kata ada berlaku penghijrahan keluarga Nabi Ibrahim ke Haran, bermaksud dia daripada tempat lain, bukan di Haran. Dia macam ni tuan-tuan, dia macam satu orang tokoh revolusi dunia Arab dulu tu. Apa nama-nama tak main pula dah. Tok Guru kepada Syed Qutub, Tok Guru kepada Rashid Ridha, apa nama ni, tak main, tak puas lagi dia main kot nama tu. Dia masa dia hidup, apa nama ni, Allahu Akbar, dia yang bapa membangkitkan revolusi di Mesir tu.
Orang tuduh dia kata dia Freemason tu. Tok Guru pada Syed Kutu, Tok Guru kepada Rashid Ridha. Muka duk main dah balak ni, nama dia tak keluar dah. Dia tu tuan-tuan, semasa dia hidup, dia siapa pun tak suka. Iran tak mengaku warga negara, Mesir buang dia, India buang dia, pergi dengan negara Arab pakat buang dia. Tapi bila selepas dia meninggal dunia, pakat mengaku kata dia tu asal negara depa. Nama tak keluar lagi, tak apa. Saya ingat saya sebut. Muka duk main dah, nama tak keluar. Baik. Allahu Akbar. Baik. Orang-orang yang membangunkan kota Damaskus dulu juga memeluk agama tersebut. Mereka berkiblat ke kutub selatan dan menyembah 7 bintang dengan berbagai bentuk perkataan dan perbuatan. Setiap pintu dari 7 pintu kuno Damsyik memiliki gambar yang melambangkan ketujuh bintang tersebut. Kerananya mereka beramal, berhari raya dan korban. Ini masa saya katalah manhaj Ibn Katsir pada permulaan bab dia akan cerita thesis statement. Apa yang dia akan go through saat lagi ini panjang bab ni nanti ni. Awal-awal dia bagi siap-siap. Ni kaum ni. Kaum yang disebutkan di Damsyik yang menyembah bintang ini dalam Quran sebut tu. Yang kata dia tengok bulan, lepas tu bulan ni kecil. Oh bukan Tuhan aku, itu kan bintang. Tiba-tiba bintang tu malap naik. Kita Tuhan aku bukan macam ni, Tuhan aku tak tenggelam. Naik bulan. Dia kata ni Tuhan aku yang tu tu. Yang orang duk kata itu proses Nabi Ibrahim cari Tuhan tu. Kita nak bincang yang tu juga nanti. Adakah benar itu proses Nabi Ibrahim cari Tuhan atau bukan? Baik. Demikianlah penduduk Haran menyembah binatang-binatang dan berhala. Semua orang yang ada di muka bumi pada saat itu adalah kafir, kecuali Ibrahim Al-Khalil, isteri dan putra saudara lelakinya, iaitu anak saudara, anak menakan yang bernama Lut. Nabi Lut ini anak saudara Nabi Ibrahim. Yang beriman kepada Nabi Ibrahim sesudah Nabi Ibrahim keluar daripada api, seorang disebut fa'amanahu Lut. Nabi Lut seorang. Walaupun dia dah keluar pada api keh baju macam tu ya, orang tak percaya lagi. Masa tu lah, masa majlis tu. Kita akan pergi detail nanti. Dia buat ayat Quran yang sangat panjang, Al-Ankabut dan surah Maryam. Saya nak skip yang tu. Kita akan cerita nanti. Kita akan cerita sambil-sambil. Dakwah ni muka surat 165 lah. Dakwah yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Ibrahim ialah kepada ayah kandungnya. Ayah beliau ialah salah seorang penyembah berhala. Ibrahim merupakan orang yang paling tulus untuk menasihati ayahnya. Nabi Ibrahim, dia ada 2 style of dakwah. Kita akan tengok nanti. Nanti apa? Ni lah. Bila mana dia berdakwah kepada ayah dia akan bawa karakter yang lebih bersifat pribadi, sayang, kekeluargaan. Contoh, bila disebut kat ayah dia tentang Tuhan yang disembah, dia akan sebut Tuhan yang dalam surah Syu'ara, Tuhan yang memberikan aku minum, memberikan aku makan, allazi yut'imuni wa yasqin. Tuhan yang memberikan aku makan, memberikan aku minum. Nampak? Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Bila aku sakit dia lah yang menyembuhkan. Dia bermain konsep yang macam tu bila dia berdakwah kepada ayah dia. Bila saya sakit dia sembuhkan, dia bagi saya makan, dia bagi saya tidur, dia yang mematikan saya, yang menghidupkan saya. Dia lebih bersifat kebajikan macam tu. Tetapi nanti kita akan tengok bila mana Nabi Ibrahim berdakwah kepada golongan-golongan macam Namrud dan sebagainya, dia menggunakan ayat yang lebih bersifat kerajaan. Seperti mana yang dia kata dalam Quran, Allah Taala rakam kata-kata Nabi Ibrahim yang dia kata apa? Tuhanku bawa naik matahari daripada timur. Kan? Sekarang ni hang bawa naik pada barat. Dia kata kat Namrud. Itu yang fabuhital ladzi kafar. Terdiam bodoh tu Namrud. Maknanya bila bercakap dengan golongan kerajaan, dia bercakap tentang ayat-ayat yang bersifat kerajaan. Bercakap dengan yang bersifat kekeluargaan, dia akan bercakap tentang sifat lemah lembut kasih sayang Tuhan. Itu uslub yang kita kena ambil. Saya ingat dulu ketika mana saya kecil remaja, kami pergi kursus di Langkawi. Kecil ya sekolah punya program JPN. Pasal imam makmum duduk asrama lah, saya buat ketan dua. Yang mengajak kami masa tu Tok Ayah Al-Fadhil Ustaz Rosli Osman, Pulau Pinang punya ni kan. Dia besar, dia bagi-bagi ilmu macam-macam ni untuk imam-imam asrama. Saya terketan dua tahun 2004. Bawa kitab Imam Makmum, ajak Masbuk Muafiq, semua kita rasa seronok.
yang seronok dia lah sebelum habis. Tok ayah Ustaz Muslim balik nanti tengok kesilapan mak ayah, jangan duk tibai tu hala dia kata. Cakap elok. Kalau rasa mak ayah tak boleh terima, janganlah. Pasal apa? Takut nanti dia ada ego dia rasa budak ni dah balik-balik mengajak aku tak bagi ikut tu. Jadi uslub tu cukup cantik. Kaedah tu. Bukan kita ni boleh satu dua ilmu kita keluar untuk kita nak tibai orang. Okey. Dulu orang cari ilmu, dia fikir aku keluar nanti siapa aku nak terang. Orang dulu. Orang lah dia dapat ilmu, dia fikir aku keluar nanti siapa aku nak serang. Dia terkali. Itu yang menjadi porak-poranda habis lah ni tu. Macam-macam. Saya pernah banyak kali orang duk mesej tanya pasal mazhab ni lah. Soalan tu cukup glamour sekarang tuan-tuan. Glamour semua. Dia kata tak boleh ke kalau kita buat sendiri, kita baca Quran. Ini mungkin tuan-tuan kata klise, tapi ini pengalaman peribadi lah orang tanya. Tapi dia tanya elok, dia tak marah. Tak boleh ke Ustaz? Quran hadis kita baca faham, terjemahan semua dah kita buat terus dekat mana kita faham. Dia tak semudah itu. Dia tak semudah itu. Sebab dalam sistem mazhab ini dia ada satu aliran, satu struktur yang cukup komplit dah. Kita ni orang awam, atas kita ada lah ustaz-ustaz ulama apa sikit lebih kurang. Lepas tu dia juga dia datang lagi ada ahli tarjih, orang yang akan tarjihkan hukum-hukum. Kemudian ada juga mujtahid tu pula bukan mujtahid mutlak lagi, baru mujtahid khusus ataupun mujtahid masalah kepada apa-apa masalah bidang tertentu. Kemudian dia baru naik kepada mujtahid mazhab macam Imam Nawawi dan sebagainya, duduk mujtahid tapi dalam mazhab tersebut. Baru dia naik lagi. Dia bukan sesimpel nak sampai ke jadi mujtahid mutlak tu, bukan dia kecil anak lah. Kan? Yang dia berijtihad, kalau salah pun satu pahala, betul pula dua pahala. Kita orang awam salah pun dosa, betul pun dosa. Maksudnya kalau salah sebab kita bodoh, kalau betul sebab kita teka kena. Itu saja. Sebab tu kita kena ikut aliran itu. Jadi kita sempit ustaz, kita tak boleh keluar langsung kerangka tu. Sebenarnya kalau kita faham, tak sempit. Ada qaul Imam Syafi'i yang Imam Nawawi tak terima. Imam Nawawi bagi qaul lain, tetapi dia masih lagi disebut sebagai qaul Syafi'iyah. Jadi kita tak, kita dah faham sempit nak ikut Syafi'i saja. Dah. Dalam sistem mazhab itu sebenarnya para ulama juga ada mujtahid mazhab. Ya, kadang-kadang qaul mereka berbeza dengan Imam Syafi'i, tetapi masih lagi dikira sebagai qaul Syafi'iyah. Sebab tu sebenarnya dia luar tuan-tuan. Saya bagi contoh. Ada hadis yang sahih tetapi dia bertentangan. Banyak, bukan ada, banyak. Dia mukhtalif. Contoh hadis ada dua. Satu yang sembahyang sunat, Nabi sembahyang, kan sembahyang sunat Nabi sembahyang, tahiyat awal Nabi terlupa. Lepas tu sebelum bagi salam tu Nabi sujud sahwi. Lepas tu itu satu hadis Ibn Buwainah riwayat dia. Kedua-duanya sahih Bukhari. Satu lagi hadis Nabi sembahyang Zuhur 4 rakaat. Lepas bagi salam Nabi bangkit, Nabi bangun untuk sujud sahwi dan Nabi bagi salam sekali lagi. So dia berbeza. Satu sujud sahwi sebelum salam, satu sujud sahwi selepas salam. Kita kaji-kaji yang mana lemah, dua-dua kuat, dua-dua Bukhari. Di situ mai para imam mujtahid ni nak teliti. Ada yang dia jamak. Maknanya dia kata apa? Hadis ni sebenarnya dua-dua betul. Siapa dua-dua betul? Yang ni menunjukkan bila mana pergerakan itu decrease, berkurang, so sujud sahwi itu kita buat sebelum. Tetapi bila mana perbuatan itu tertambah, so kita buat selepas. Itu ulama yang pilih untuk jamak, bermaksud dia satukan. Maksud kedua-dua ni sebenarnya tak berbeza walaupun nampak berbeza. Ada yang dia tarjih. Dia kata dah yang ni lagi kuat, yang ni tak kuat. Itu peranan imam-imam mazhab tu. Kita nak tarjih lagu mana tuan-tuan, kita bukan tiba ni. Kan? Dia duk main dengan ilmu Arab, ilmu sekian. Jadi seeloknya kita follow struktur yang cukup kukuh ni kita ikut dah. Tu tak kira hadis minum diri tu. Hadis minum diri tu ada yang minum diri pun kuat, yang minum duduk pun kuat. Ada orang yang dia jamak. Sebab hadis yang minum diri tu ada perkataan ayat Zam-Zam. Ibnu Abbas kata aku bagi yang Zam-Zam dekat Nabi minum, tak duduk. Ada hadis sahih Muslim. Salah satu hadis yang lain Nabi melarang minum berdiri. Para sahabat meriwayatkan Nabi tak bagi kami minum diri.
Jadi berbeza tak? Berbeza. Ulama yang pilih untuk jamak dia kata, oh berdiri ni ada perkataan Zam-Zam mungkin khusus untuk Zam-Zam. Dia kata macam tu. Sebab tu ada ustaz-ustaz kata pergi Mekah, ya Zam-Zam minum berdiri. Pasal hadis tu kan. Tapi ada ulama, sebab tu kita nak beritahu, kita kena hormat semua. Pasal ada yang pandangan lain yang kata bukan, ini bukan cerita Zam-Zam tak Zam-Zam, ini cerita nasah mansuh. Sebab hadis yang minum Zam-Zam itu selepas peristiwa Fathu Mekah. Hadis yang Nabi larang minum berdiri itu zaman di Madinah sebelumnya. Bermaksud yang ni lagi lewat. So yang ni menasahkan, gantikan yang ni. Sebab tu depa minum diri buat tak tahu kan. Kalau tuan-tuan pergi dengan orang Arab, orang Arab ni tok Syekh semua pasal apa minum tak duduk. Mungkin dia pegang yang ni. Maknanya ada qaul belaka tuan-tuan. Ada sandak belaka. Kalau kita baca semua ni, kita insya-Allah kita akan hormat orang lain. No? Boleh kan baru nak masuk Nabi Ibrahim ni. Tapi tak apalah nak bagi tahu. Itu begitulah suasana keilmuan berlangsung. Yang mana kita hari ni tak perlu sakit kepala. Dia cukup cantik. Baru ni viral kan, cerita pasal umur Siti Khadijah di Facebook kan. Seperti mana yang Pius Salman sebut balik itu benar lah. Dia memang ada dua pendapat, tapi antara yang agak kuat, yang lebih kuat ialah 40 tahun. Hisham Al-Kalbi tu, kalau kita baca perwayat yang kata umur 28 tahun tu, dia ada masalah sikit status dia tu. Tapi kita hormat, tak ada masalah. Tak perlu kita bergaduh pun. Baik. Okey. Saya pergi muka surat 166. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan dialog perdebatan yang terjadi antara Ibrahim dengan ayahnya, juga menceritakan bagaimana Ibrahim mengajak si ayah menuju ke jalan kebenaran dengan kata-kata yang lembut dan isyarat yang baik saya sebut tadi tu. Dia menerangkan kepada ayahnya kesesatan yang dilakukannya berupa penyembahan berhala-berhala yang tidak boleh mendengar doa penyembahnya dan juga tidak melihat tempatnya. Dengan begitu bagaimana berhala-berhala itu akan mencukupi, memberi kebaikan, rezeki dan pertolongan. Nanti tuan-tuan, malam ni tak ada, nanti kita akan cerita dah pergi bagaimana setelah Nabi Ibrahim menghapuskan berhala, tiba-tiba boleh ada berhala balik, agama berhala tu ada balik. Siapa lelaki yang bawa mai berhala balik masuk ke tanah Arab? Kita akan bincang yang tu nanti, saya bawa riwayat dia. Tak tahu malam ni atau bulan depan. Kita go follow the flow dulu. Kita baca dalam kitab Maulana Abu Hasan, dia kata apa? Berhala di India duk ada dekat 600,000 Tuhan, bukan Tuhan. No? Kitab Maulana Abu Hasan 600,000 Tuhan. Jenuh. Dan benda tu bertambah 600,000 and counting. Dia buat kajian terbaru di India. Minta maaf nak orang India mana ada. Minta maaf nak kalau orang India tengok kita bukan menghina, tapi ini fakta. Sekarang sudah ada dalam agama India, mereka menyembah Tuhan yang baru, yang bersifat moden. Beberapa Tuhan telah ditambah. Antara yang dibawa sebagai bukan Tuhan lah, dewa. Tapi dewa ni setengah anggap Tuhan lah. Siapa? Dewa apa? Dewa Trump. Tu Presiden Amerika. Sembah dah. Mother Teresa, Gandhi, tu antara orang-orang baru yang disembah. Dewa-dewa baru. Sekarang mungkin kita gelap. Lagi 1000 tahun kalau dunia tak kiamat lagi, dia dewa besar lah Trump tu kan? Baik. Kata Nabi Ibrahim kepada ayahnya, firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya abati inni qad ja'ani minal ilm ma lam ya'tik. Ya wahai ayah, telah sampai kepada saya ilmu yang tak sampai ke ayah. Fattabi'ni ahdika siratan sawiya. Ikutlah saya. Nescaya saya akan bawa ayah ke jalan yang elok, yang lurus. Baik. Iaitu jalan yang lurus, jelas, mudah dan suci yang akan menghantarkan ayahnya menuju kepada kebaikan dunia dan akhirat. Ketika petunjuk dan nasihat itu disampaikan kepada bapaknya, maka bapaknya menolak dan tidak mahu mengambilnya. Kemudian bapaknya berkata, bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka nescaya akan aku rejam dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama. Kalau hang tak suka sangat kat Tuhan-Tuhan kami ni, aku rejam hang. Tapi rejam di sini bermaksud dengan perkataan, ada pula berpendapat dengan perbuatan. Sama ada rejam betul ke ataupun cakap aku rejam hang, macam tu ke? Dua-dua ulama kata ada belaka. Dan kalau hang pilih lagi Tuhan hang, tolak Tuhan-Tuhan kami ni, tak usah jumpa aku dah. Dia orang tua-tua memang kadang-kadang macam tu kan. Tak usah jumpa aku dah. Lagu tu.
Baik. Maka kata Nabi Ibrahim, semoga keselamatan dilimpahkan kepada kamu. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Tuhanku, sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Okay. Semoga keselamatan dilimpahkan kepada kamu ni maksudnya apa? Ayah Nabi Ibrahim tidak akan mendapat sesuatu yang tidak menyenangkan dan tidak pula akan mendapat perlakuan yang menyakitkan. Bahkan ayah Nabi Ibrahim akan mendapat keselamatan. Lebih dari itu, Ibrahim bersikap sangat baik dengan berkata, aku akan meminta ampun bagimu kepada Tuhanku. Okey. Nabi Ibrahim kata kat ayah dia, tak apalah ayah, saya tak mau dengar, cik abang-abang dah. Tapi cik takkan buat apa-apa kat ayah, cik takkan penanya ayah apa-apa, dan bahkan cik akan doa kat Allah Ta'ala bagi dapat hidayah kat ayah. Ini cerita ni tuan-tuan, cerita ayah Sayyidina Abu Bakar yang masuk Islam. Lewat dah, tua sangat-sangat dah dia masuk Islam. Cerita tu kan, dia main, dia bawa, dia pergi jumpa Nabi, dia tua dah. Nabi pun dah tua dah masa tu, dia lagi tua. Ayah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar menangis. Masa tu lah yang rambut dia beruban tu, Nabi kata pipuh bagi merah. Tu yang jadi hukum. Bukan berbagi hitam, berbagi merah. Hadis tu kan, Sayyidina Abu Bakar menangis. Sahabat tanya, pasal apa menangis? Seronok kan? Menangis gembira kan? Menangis ke mana? Dia kata, aku menangis sedih bila aku mengenangkan ayah aku masuk Islam. Tapi ayah Nabi, ayah bermaksud apa nama ni, Abu Talib, yang bapa menakan, yang bela Nabi, tak dapat masuk. Kalau aku boleh tukar, ayah aku tak payah masuk, tak apalah, biar Abu Talib yang masuk. Kalau benda tu menggembirakan Nabi, aku nak buat benda tu. Sampai tahu-tahu tu Sayyidina Abu Bakar sayang kepada Nabi lebih daripada sayang kepada ayah dia. Tapi hidayah dapatkan ayah Sayyidina Abu Bakar. Baik. Begitu juga Nabi-Nabi yang lain mendoakan untuk ayah mereka. Tapi kisah Nabi Ibrahim ni macam kisah Rasulullah sikit, iaitu mendoakan siang dan malam. Tapi apa jadi, kita nak sambung. Imam Bukhari berkata tu, perenggan yang sebelum gambar tu, Ismail bin Abdullah memberitahu kami, saudaraku Abdul Hamid memberitahuku dari Ibnu Abi Zaid, dari Sa'ad Al-Maqbari, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda. Ni Nabi sebut tarikh ni marfu'. Nabi cerita dalam hadis tak silap Bukhari. Ya, Imam Bukhari sebut Ibrahim jumpa ayahnya Azar. Dalam hadis sebut Azar nama ayah dia. Tapi dalam cerita sirah sebut nama dia Tarikh. Yang mana satu? Azar ke Tarikh? Kita akan tengok nah. Tapi Nabi kata, Nabi Ibrahim jumpa ayahnya Azar pada hari kiamat nanti. Sedang wajah Azar kusut berdebu. Cantik. Terjemahan ni cantik. Sebab kalau kita buka dalam versi Arab, maksud ni dia kata muka macam, maaf sebut nah, macam dubuk. Tapi dia terjemah ni dia tak sebut dubuk, dia sebut kusut berdebu. Kira penterjemah ni pandai. Kusut berdebu pun boleh. Maka Ibrahim berkata kepada ayahnya, bukankah aku telah mengatakan kepada kamu? Ni cerita di akhirat ni. Ibrahim dipertemukan dengan ayah dia, nampak muka teruk ni. Kita terjemah aku tu lah senang. Penterjemah ni kata kusut berdebu lah tak elok. Maka Nabi Ibrahim kata dekat ayah dia, bukankah telah aku katakan kepada kamu dulu, janganlah engkau berbuat maksiat kepadaku. Maksiat asi, derhaka, iaitu lawan Tuhan, lawan Nabi ni. Bukan buat maksiat dia buat zina pada, buat maksiat ni derhaka. Kemudian bapaknya berkata kepadanya, pada hari ini aku tidak lagi menderhakai kamu. Lah ni pak percaya dah Ibrahim. Tapi dah di akhirat dah lah ni. Lalu Ibrahim berkata, ya Tuhanku, Ibrahim doa, sesungguhnya engkau telah berjanji kepadaku bahawa engkau tidak akan menghinakan aku pada hari dibangkitnya manusia. Adakah yang lebih menyedihkan aku dari jauhnya bapakku dariku? Ini Nabi Ibrahim ni tuan-tuan. Jumpa ayah dia di akhirat, tapi ayah dia sempadan yang lain, bendera lain, dia bendera lain, dan tak jumpa dah nanti ni. Tak jumpa dah nanti. Kawan tu masuk belah sana, dia masuk belah sini, tak jumpa dah. Maka Nabi Ibrahim doa ke Allah, ya Allah, apa yang lagi menyedihkan ya Allah, bila mana di kehidupan yang abadi ni aku tak boleh duduk dengan ayah aku dah. Meskipun ayah dah duduk torture dah sebelum ni tu, minta dekat Allah. Maka jawab Allah, sesungguhnya aku telah mengharamkan syurga bagi orang kafir. Allah Ta'ala straight kata, syurga tak boleh untuk orang kafir. Maknanya Nabi Ibrahim pun tak dapat. Yang kita kata Nabi Muhammad SAW kan minta istighfar beberapa ribu kali untuk Abu Talib pun tak dapat. Tuan-tuan, kalaulah agama itu politik,
Boleh ditukar ganti. No? Siapa kita dibandingkan dengan orang yang ada darah dengan Nabi Ibrahim, orang yang ada darah dengan Rasulullah? Baik mereka lagi. Cuba tadi contoh tuan-tuan. Ada satu daftar nama manusia akhir zaman yang Islam. Nabi duk hadis ni reka. Nabi duk tengok berapa ramai hak Islam tadi tak kuat ni. Islam dah. Isytihar live kata keluar. Ada kan? Tak dapat tangkap lagi. Berapa ramai tu kan? Betul tak? Islam dia kalau kita tak buat maksiat, buat fasik tu kita faham lah iman naik turun tu biasa. Ni kira isytihar keluar Islam lah. Tapi dia diberi hidayah Islam, tapi dia jadi perangai teruk, tak ada sumbangan kepada Islam, bahkan menghina Islam, merendahkan hukum Islam. Kau ni tolak seorang tak rugi kot. Dia nak tolak kau ni seorang, ambil nama pok berhutang ni. Kalau nak kira lah, kalau agama cara politik lagu tu, tapi agama bukan begitu. Hidayah milik Allah. Sebab tu kalau kita nak muhasabah diri kita, aku ni tak ada nilai apa pun duk dicorok-corok ujung-ujung kedah ni, tapi Tuhan pilih aku untuk Islam. Bila masuk Tuhan pilih aku untuk syurga. Instead of bapak Nabi Ibrahim, bapak saudara Nabi, aku dapat. Tuhan sayang kat kita ni. Kan? No? Dan bahkan Nabi Ibrahim dah doa dah, tak lepas juga. Doa minta pula di akhirat pun tak dapat lagi. Kalau kita fikir cara politik ni, kita bagi bila seorang, tarik seorang Islam teruk-teruk ni, tukar. Bukan begitu. Hidayah milik Allah, dan Allah mengetahui hikmahnya. Kita tak tahu. Allah tahu, kita tak tahu. Nak pujuk hati kita, Allah sahaja yang tahu kebenarannya. Maha benar Allah. Bila kita maha benar, kita tak mampu nak mungkilkan. Baik. Kata Allah, sesungguhnya aku telah mengharamkan syurga bagi orang kafir. Kemudian dikatakan kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah yang ada di bawah kedua-dua kakimu? Ini yang saya kata duduk tadi tu. Lalu dia melihatnya dan ternyata ada binatang sembelih yang sangat kotor binatang itu. Lalu diambil, dipegang kakinya, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Kalau buka syarah dia kata apa? Binatang tu lah ayah Nabi Ibrahim, wajah dia bertukar. Jadi Nabi Ibrahim tak nampak kata ayah dia nampak binatang tu duduk di kaki dia dengan muka yang sangat bengih, yang sangat telok, berdarah-darah kotor ni. Dia tengok dia di kaki, terkejut, dia ambil dan lempar. Itu dalam syarah lah. Dan tuan-tuan buka di dalam buku-buku komersial pun dia tulis perubahan wajah ayah Nabi Ibrahim di akhirat. Ada. Tapi hadis ni lah, hadis Bukhari. Masuk neraka apa? Tapi kalau kita nak ambil hadis-hadis macam ni, kita ambil di sudut muhasabah lah. Bagaimana Tuhan masih pilih kita. Kita sumbangan tak banyak kepada Islam. Turunan dengan para Nabi pun mungkin tak ada, kadang tak tahulah kan. Tapi Tuhan pilih kita lagi. Tuan-tuan, Imam Malik, kalau kita buka sejarah Imam Malik yang banyak meriwayatkan daripada Imam Malik ada dua orang. Kedua-dua orang ini ialah anak saudara dia. Jadi berbeza dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad anak dia Abdullah bin Ahmad yang buat Zawaid Musnad Ahmad lah. Tapi Imam Malik kalau kita kaji, dia yang duk riwayat banyak pada dia ni anak saudara dia. Dua orang. Tapi Imam Malik ada anak. Bila saya duk baca tu, saya fikir apa sepol saja teringat. Tapi Tuhan temukan jawapan. Kita buka dalam kitab Muhaddisul Fasil Bainar Rawi wal Wa'i, Al-Imam Ramah Hormuzi, kita jumpa dalam bab adab. Ada dua cerita. Imam Malik duduk tengah mengajar. Duduk tengah mengajar. Anak dia turun. Dia sebut turun lah. Turun daripada atas, bermaksud zaman tu umur 2 tingkat dah kot. Turun daripada atas lalu. Masa tu ada dua anak menakan dia, anak menakan Imam Malik. Imam Malik duduk mengajar, duduk meriwayat hadis. Dua anak menakan dia duduk dengar lah, pak menakan duduk bagi ilmu ni. Tapi anak sendiri turun, pergi balik. Lam yajlis, tak duduk ma'ahu, tak duduk dengan mereka. Dalam riwayat tu kata. Maka Imam Malik kata, mujuklah ilmu tu bukan boleh transfer. Bukan boleh transfer ke waris macam transfer bluetooth. Bukan. Dia tak kata bluetooth lah ni, saya tambah. Bukanlah, mujuklah ilmu tu bukan diwarisi secara darah. Kalau tidak jenuh dia kata umat. Dia kata walaupun anak dia sendiri. Kemudian dia kata lagi, adab itu adalah adab dengan Allah. Hampa tak beradab, bermaksud hampa tak beradab dengan Allah. Dia sebut depan anak dia. Sebab tu bukan kita dapat jawapan. Patutlah yang ada banyak riwayat tu anak menakan dia. Walaupun anak dia sendiri kalau ikut tuan-tuan, anak kandung kan. Tetapi kalau kita buka dalam cerita-cerita tentang Muwatta dan mazhab Malik, memang banyakkan anak saudara Imam Malik 2 orang. Ini saya rujuk dalam kitab Imam Ramah Hormuzi,
Muhaddisul fasil bainar rawi wal wa'i. Ada cerita ni. No? Baru kita dapat jawapan. Oh macam tu. Maksudnya biasa tuan-tuan. Nah, iman tak dapat diwarisi. Ada ayah ulama, ada anak merapu. Ada ayah merapu, ada anak soleh. Ada suami jahat, musuh Allah. Ada isteri kekasih Allah. Asia kan? Suami dia musuh Allah, tetapi isteri dia wanita yang Tuhan paling sayang. Ya, Maryam dan Asia yang Tuhan sayang. Dan dua perempuan yang Tuhan paling benci siapa? Isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut. Isteri Nabi, walaupun dia tinggal satu katil dengan suami dia kekasih Allah, tetapi dia dimusuhi Allah. Sebab tu kalau kita keturunan orang baik-baik, itu bukan alasan untuk kita menjadi orang angkat kita tinggi sangat, bukan, belum tentu. Dan kalau kita keturunan yang tak baik, mungkin kita ada sejarah tu nenek moyang kita dulu zaman 60-an, zaman menari cucuk langit tu, bukan alasan untuk kita tak mau jadi baik. Ya, hidayah milik Allah. Boleh lagi 1 minit 41 saat saya nak sambung. Baik. Baik. Dia juga berkata, demikianlah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berkaitan dengan kisah Ibrahim. Imam Bukhari sendiri meriwayatkan hadis ni, ya. Imam Bukhari ambil riwayat ni. Ni hadis Bukhari nah, yang kata Nabi Ibrahim jumpa dengan ayahnya di akhirat tu. Baik. Imam Bukhari juga berkata dalam sebuah tafsir bahawa Ibrahim bin Saman berkata dari Ibnu Abi Zaid, dari Sa'id Al-Maqbari, dari ayahnya dari Abu Hurairah. Imam Nasa'i juga meriwayatkan dari Ahmad bin Hafs bin Abdullah, dari ayahnya dari Ibrahim bin Saman. Perkara yang sama juga diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari Hamad bin Salamah, dari Ayub, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah. Tetapi redaksi hadis ini ada sedikit gharabah, keganjilan. Gharabah ni bermaksud ada perkataan-perkataan tertentu yang memerlukan syarah yang kita bincang tadi tu. Ya, baik. Diriwayatkan pula dari Qatadah, dari Uqbah bin Abdul Ghafir, dari Abu Sa'id, dari Nabi SAW, hadis yang semisal itu. Ya, maknanya hadis tadi tu Imam Ibnu Katsir dia tahu dah. Pok-pok kemudian akhir zaman ni dia dengar hadis ni, dia tikai. So dia kata macam mana ni boleh minta pula kat akhirat. Maka Imam Ibnu Katsir genius. Sebelum orang petikai dia bagi siap-siap. Bukan kata Imam Bukhari seorang nak. Imam Bukhari ni grade A dah ni. Tapi kalau orang petikai juga ni dia. Imam Nasa'i juga riwayat dia kata. Al-Bazzar juga riwayat dia kata. Ibn Sirin juga sebutkan. Maksudnya mutaba'ah dan syawahid dia banyak. Banyak jaluran riwayat yang cerita kisah ni. So tak pelik. Dia bagi tahu siap-siap. Kalau orang petikai dia kata betul ke cerita bawa ni dia. Bukan Imam Bukhari seorang. Kalau ikut Imam Bukhari pun dah kuat dah tu. Tapi kot tak percaya juga. Ni dia. Dia panggil syawahid, riwayat-riwayat yang lain pun banyak. Habis dah. No. Jadi kita nak sambung bulan depan. Cuma sikit ya, 30 saat. Habis tu Ustaz, nama bapa Nabi Ibrahim Tarikh ke Azar? Dua-dua. Tu kesimpulan dia. Sini dia bagi detail ni. Ada kata tarikh, ada kata Azar. Tetapi kata Ibnu Jarir yang benar ialah nama bapaknya ialah Azar. Okay? Tetapi mungkin sahaja dia ada dua nama. Namun boleh jadi kedua-dua nama itu dan salah satunya adalah gelaran. Okay? Pendapat ini masih mempunyai pelbagai kemungkinan. Masih buka kepada mungkin kemas, menghormati. Tarikh pun dia, Azar pun dia. Azar, kenapa kita setuju Azar? Sebab dalam hadis Sahih Bukhari sebut nama ayah Nabi Ibrahim Azar. Tapi dalam kitab sirah ni kata tarikh. Jadi kita hormat. Azar pun dia, tarikh pun dia. Kata Ibnu Jarir mungkin salah satu nama ni adalah gelaran dia. Macam Rasulullah sendirilah. Ahmad dan Muhammad. Abu Qasim. Okey. Banyak lagi nama-nama nabi lain macam Nabi Yaqub. Apa nama ni? Yaqub pun dia, Israel pun dia. Kan? Jadi mana api saya tanda tadi? Hilanglah. Jadi kita akan sambung bulan depan. Apakah Nabi Ibrahim buat dalam berdialog dengan kaum dia? Dia dah habis dah dialog dengan ayah dia ni. Ya, dia dah dialog dengan ayah dia tak mau dengar. Terima kasih bawa cerita di akhirat tu ayah dia kena apa. Lepas tu dia nak pergi dengan kaum dia ni yang cerita glamour kita duk dengar dari dulu ni. Iaitu yang dia pergi katok berhala. Contoh pun tahu dah cerita tu, tapi sajalah kita nak ulang gaji kan. Di katok berhala semua tinggal yang besar tu. Kita nak sambung cerita tu lah bulan depan insya-Allah nah.
kalau panjang umur. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ifdal mursalin wa ilmal malaikatil muqarrabin wahdina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al la fila wa la ma'na wa la matba'una syai'an wa la matuda wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.